Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beberapa pemandangan di dalam surga. Apabila diberitahu tentang surga, maka timbul lagi beberapa persoalan dalam fikiran kita. Bagaimana tentang tanahnya, batunya, bangunannya, batu bangunannya, dan apakah simen yang digunakan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Ketahuilah wahai sekalian umat Islam, tiada siapa yang boleh menjawab soalan-soalan ini melainkan orang yang pernah melihatnya ataupun pernah melawatnya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menjawab, innaha labnatun min zahabin walabnatun min fiddatin wa malatuha misku adfaru qasba'uha lu'lu'u wa yakutu wa turabuha za'faranu man yadkhulaha yan'amu la yay'asu wa yaqludu la yamutu wa la tabla thiyabuhum wala yafna sababuhum. Rawahu Tirmidzi wa Darimi wa Ahmad. Maksudnya, sesungguhnya batu yang digunakan adalah emas dan batu daripada perak. Tanahnya kasturi yang sangat harum baunya. Anak-anak batu mutiara dan permata yakut. Debu tanahnya kamkuma, sejenis wangian. Sesiapa yang masuk ke dalamnya mendapat nikmat, tidak putus asa, yakni tidak rasa bosan, tidak jemu, kekal di dalamnya, tidak mati. Yang mana mati sifat dunia, surga adalah di akhirat. Jadi sesiapa yang masuk surga, dia kekal di dalamnya, tidak mati. Pakaiannya tidak lusuh dan mudanya tidak hilang, sentiasa muda. Adapun kehidupan di dunia, makin hari umur kita makin menekak dan rupa kita makin tua, makin dimamah usia. Adapun di surga, dia kekal dengan wajah muda. Syurga Adnin mempunyai keistimewaan berbanding dengan syurga yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu jannata adnin biyadihi labnatu min durratin bayda wa labnatu min yakutal hamra wa labnatu zabarja khadra wa malatuha misk wa hasisuha za'faranu wa qasba'uha lu'lu'un wa turabuha ambarun thumma qala laha intiqi qalat qad aflahal mu'minun. Akhrajahu Ibnu Abid Dunya wa Tabarani. Maksudnya, Allah mencipta syurga Adnin dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya. Batu-batunya permata putih, permata yakut merah, permata zabarjad hijau. Tanahnya kasturi, rumputnya kamkuma, anak-anak batunya mutiara, tanah debunya ambar. Kemudian Tuhan berfirman, bercakaplah kamu. Lalu surga Adnin berkata,
qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Hanya orang beriman sahaja yang berjaya mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bukan setakat tak masuk syurga, tetapi tidak dapat mencium bau syurga yang jarak baunya sangat jauh, sudah terhidu wanginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma talaqa bi Jibrilun hatta na'tiya sidratal muntaha faghashiyatha alwanu la adri ma hiya qala thumma udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu'i wa idza turabuha misk." Muttafaqun alaih. Artinya, kemudian malaikat Jibril pergi bersamaku, yakni bersama Nabi, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga tiba di Sidratil Muntaha. Lalu dia diliputi oleh berbagai warna yang aku tidak tahu apakah dia, yang Nabi tak pernah tengok. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian aku dibawa masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba aku lihat di dalamnya beberapa kubah dan khemah daripada mutiara, dan aku dapati tanahnya kasturi. Itu keadaan syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak boleh nak bayang hakikat sebenarnya, kerana kita tak pernah tengok. Nabi dia menceritakan pengalaman dia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian di dalam syurga terdapatnya khemah-khemah, tempat bergembira, tempat bersukaria. Memang di dalam syurga terdapat segala perkara untuk bergembira, termasuklah juga khemah-khemah. Perkara ini dinyatakan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratun fil khiyam. Maksudnya iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di khemah masing-masing. Bidadari yang Tuhan sediakan sebagai pelayan, sebagai kurniaan Allah kepada penghuni-penghuni syurga. Disebut juga di dalam hadis, seperti hadis ini, an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mu'minina fi jannati la khaymatu min al-lu'lu' min lu'lu'i, inna lil mu'minina fi jannati la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tawluha 60 milan lil mu'minina fiha ahluna yatufu alaihim al mu'minun fala yara ba'duhum ba'dah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin itu di dalam syurga ada sebuah khemah daripada sebiji mutiara yang berongga, tingginya 60 batu. Kita nak bayang betapa besarnya. Bagi seorang mukmin itu di dalamnya anak buahnya yang dia melawatinya. Dia ada ahli keluarga dia yang datang ziarah dia, maka mereka tidak dapat melihat antara satu sama lain kerana terlalu besar, jaraknya terlalu luas. Itu di antara perkara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan suasana di dalam syurga. Kemudian di dalam syurga juga terdapat sungai-sungai. Dalam syurga ada sungai-sungai yang mengalirkan air biasa,
ada yang mengalihkan susu, arak dan madu. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat ke-15. Mathalul jannati allati wu'idat muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi athinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Maksudnya bandingan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah janjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Di dalamnya, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang airnya tiada berubah, tak berubah rasanya, yang enak diminum, air yang bersih, suci. Sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah, yang tak pernah rosak. Kalau susu di dunia ni, kalau kita biarkan begitu, dia akan rosak. Lama-lama dia akan rosak. Sungai-sungai dari arak, arak yang tidak memabukkan, arak yang tak sama dengan arak dunia. Sungai-sungai daripada arak yang lazat rasanya, yang enak rasanya kepada peminum-peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang telah dibersihkan. Kita dah nak bayang bagaimana sungai, sungai susu, sungai madu dan seumpamanya. Perkara ini disebut di dalam Al-Quran. Seterusnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'at li sadratu fa idza arba'atu anharin naharani zahirani wa naharani batinani fa amma zahirani fa nailu wal furatu wa almal batinani fa na'ru fil jannati. Akhrajahul Bukhari. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatkan untukku sidratu, yakni sidratul muntaha. Tiba-tiba ada 4 sungai. Aku nampak 4 sungai, 2 di sebelah luar dan 2 di sebelah dalam. 2 di sebelah luar itu ialah sungai Nil dengan sungai Furat. 2 di sebelah dalam ialah sungai-sungai syurga. Maknanya berdasarkan hadis ini, di syurga adanya sungai-sungai yang disediakan oleh Allah kepada penghuni syurga. Sungai yang tidak membahayakan kepada sesiapa yang menggunakannya. Hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina asiru fil jannati idh ana binahrin hafitahu qubabul lu'lu'i mujawwafu faqultu ma hadha ya Jibril qala hadha qawthar alladhi a'taka rabbuk qala fadaraba malaku biyadihi fa idha tinu misku adfar. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang aku berjalan di dalam syurga, Nabi dibawa berjalan-jalan di dalam syurga. Tiba-tiba aku berjumpa sebatang sungai yang kedua-dua tebingnya adalah kubah-kubah mutiara yang berungkai
Lalu aku bertanya, sungai apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah dia Al-Kautsar yang telah memberikannya Tuhanmu kepadamu. Wahai Muhammad, ini dia Al-Kautsar yang Allah janjikan kepadamu. Lalu malaikat Jibril menepuk tanah sungai itu dengan tangannya. Tiba-tiba didapati tanahnya dari kasturi yang harum baunya. Itu keadaan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air sungai surga bukan seperti air sungai di dunia yang boleh berubah warnanya. Air sungai dunia ni dia berubah. Kalau musim hujan dia keruh, turun air hulu. Kadang-kadang dia jernih. Adapun sungai surga dia sentiasa jernih. Tak berubah warnanya, tak berubah rasanya, tak berubah baunya. Tetapi air sungai surga itu walaupun begitu lama disimpan, sekalipun tetap ia bersih dan lazat. Walaupun air itu tak berubah, dia tetap lazat dan menikmatkan. Begitu juga dengan arak, sungai arak, arak yang melazatkan, tidak sama dengan arak dunia yang diharamkan oleh Allah. Sungai susu dan sungai madu, ia tidak sekali-kali membawa penyakit. Kerana dalam syurga tak ada orang sakit. Dan tidak menjemukan. Tak jemu walaupun kita makan tiap-tiap hari. Ia tetap memberi kelazatan. Walaupun banyak mana sekalipun diminum oleh seseorang itu. Itu antara yang ada dalam syurga. Kemudian di dalam syurga adanya pokok-pokok. Pohon-pohon di dalam syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati sajaratan yasiru raqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha waqra'u ma syi'tum wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushuha marfu'ah. Dan surah Al-Waqi'ah. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam syurga ada pohon yang rindang, ada pokok yang rindang, sehingga orang yang berkenderaan berjalan di bawah bayangnya tidak dapat menghabiskannya walaupun 100 tahun. Kita tak nak bayang soalnya pokok di dunia ni, kalau kita naik kereta mesti bayang dia sekejap je. Tapi pokok ni yang disebut ni di dalam syurga, Nabi kata, inna fi jannati sajaratun yasiru raqibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Kalau pokok yang ada bayang ni, pokok bayang pokok tu, kalau orang naik kenderaan mengelilingi bayang pokok tu, Nabi kata walaupun mi'ata amin 100 tahun tak temu lagi tempat dia mula pusing tadi. Itu kita dah nak bayang so mana pokok tersebut. Walaupun 100 tahun perjalanan dengan kenderaan, kalau kamu mahukan penjelasannya, Nabi kata kalau mu nak tahu, mu baca ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Maksudnya dalam naungan terbentang luas, air yang tercurah, wa fakihatin kathirah, buah-buahan yang tidak putus-putus,
yang tak terlarang untuk mengambilnya. Penghuni syurga boleh ambil, boleh petik buah, dan hamparannya yang tebal lagi empuk. Yang memang menjadi tempat yang menikmatkan hanya orang yang beriman, yang beramal soleh, yang akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah berkata, zillum mamdud, ialah pohon kayu di dalam syurga yang luas bayangnya perjalanan 100 tahun. Lalu ahli syurga dari berbagai tingkat berbuah-buah tentang permainan yang menyukakan di dunia, yang menyukakan mereka di dunia dahulu. Di bawah bayang pokok itu, maka Allah mengutuskan angin yang meniupkan pokok itu. Lalu dia pun bergerak dan mengeluarkan permainan yang menyukakan mereka, yang pernah mereka berseronok dengannya di dunia dahulu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada pohon di dalam syurga melainkan batangnya daripada emas. Batang dia bukan kayu macam di dunia. Batang pokok dalam syurga, Nabi sebut wasaquha min zahabin, batangnya ada emas. Kemudian nikmat makan minum dalam syurga. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mursalat ayat 41 hingga 44. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fakihatin mimma yastahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam naungan yang teduh di sekitar mata air, dan mendapat buah-buah yang bermacam-macam yang mereka ingini. Makan dan minumlah kamu dengan enak kerana apa yang kamu telah kerjakan di dunia dahulu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata, wahai ahli syurga, makanlah, minumlah, nikmatilah nikmat yang disediakan untukmu, kerana kamu adalah orang-orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah ketika kamu hidup di dunia dahulu. Firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surah Al-Haqqah ayat 19 hingga ayat 24. Maksudnya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitab melalui tangan kanannya, buku catatan amalan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, sama ada perbuatan kita, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita niat adalah hati, ditulis oleh para malaikat, dan buku itu akan diberi kepada setiap orang. Dan disebut
ada pun orang yang diberikan kepadanya kitab amalan itu, kitab suratan amalan melalui tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Dia bangga, dia suka kalau orang tengok apa yang tertulis di dalam buku itu. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diradai. Jadi golongan yang menerima buku catatan amalan dia dengan tangan kanan, dia akan gembira, dia akan seronok, dia akan tahu dia adalah orang yang beruntung, orang yang berjaya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai, di dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, dia boleh capai dan boleh ambil buah-buahan yang ada dalam surga. Kepada mereka dikatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah kamu lalui di dunia dahulu. Dunia dahulu, ketika kamu hidup di dunia dahulu, kamu adalah orang yang beriman, kamu adalah orang yang beramal soleh. Maka hari ini kamu dimuliakan oleh Allah, kamu diberi kelebihan oleh Allah, kamu diberi kehidupan yang sangat menyukakan kamu. Firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Surah Zukhruf ayat 72. Maksudnya, dan itulah surga yang diwariskan, yakni yang diberikan untuk kamu disebabkan amalan-amalan yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebahagiannya kamu makan. Tuhan kata terlalu banyak, makanlah, minumlah kamu, nikmatilah nikmat yang disediakan oleh Allah untukmu. Firman Allah Ta'ala, mathalul jannati allati wu'idat muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha tilkal uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Surah Ar-Ra'd ayat 35. Maksudnya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah mengalir sungai-sungai di bawahnya. Buah-buahan tidak henti-henti. Kalau atas dunia ada buah yang mengikut musim, kalau di luar musim kita tak jumpa, tak temu buah itu. Tapi di syurga dia sentiasa ada, tidak putus-putus. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa disediakan dengan syurga yang sangat menikmatkan, sehingga orang yang beli syurga paling bawah, dia rasa tidak ada lagi orang lain yang mempunyai syurga yang lebih hebat, yang lebih tinggi pada dia. Firman Allah Ta'ala, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yastahun yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Surah Tur ayat 22. Maksudnya, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam syurga itu mereka saling berebut-rebut, bukan berebut nak bergaduh. Maksudnya berlumba-lumba, mengambil bekas
yang diisi dengan minuman yang tidak menimbulkan perkataan sia-sia. Kalau atas dunia ini orang berebut akan mengeluarkan kata-kata kesat, tetapi tidak ada lagi pergaduhan, perkelahian, melainkan perkara yang menyeronokkan. Hanya yang menyeronokkan hati itu yang ada di syurga, dan tidak pula menjadi dosa. Tak ada perkara-perkara dosa dia tak buat, perkara yang tak baik tak dilakukan oleh ahli syurga. Dalam syurga, ahli syurga hidup dengan penuh keamanan, dengan penuh kenikmatan, penuh keselesaan. Syurga bukan tempat ibadat, syurga adalah tempat berehat, tempat untuk menikmati nikmat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa talqim mamdud wa zillim mamdud. Surah Waqiah ayat 27 hingga 30. Maksudnya ada golongan kanan, yakni golongan yang mengambil catatan amalan dengan tangan kanan, berkata, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon yang lain yang buahnya tersusun rapi, naungan yang terbentang luas, air yang dicurahkan, dan pohon-pohon yang banyak tidak terhenti dan tidak dilarang mengambilnya. Semua yang ada di syurga disediakan kepada penghuni-penghuni syurga tanpa bersusah payah mengambilnya. Yang menyedakkan rasa, diambil bila-bila masa pun rasanya tetap sedap, menikmatkan bagi sesiapa yang meminumnya. Semua yang ada di syurga disediakan kepada penghuninya, yakni penghuni syurga, tanpa berpenak dan bersusah payah untuk mengambilnya. Airnya yang menyedakkan rasa dan menyedakkan pandangan. Pemandangannya sangat menyejukkan hati. Firman Allah Ta'ala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yastahun. Surah Al-Waqiah ayat 20 hingga ayat 21. Ayat bermaksud, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka ingin. Apa yang mereka ingin disediakan oleh Allah kepadanya. Setiap yang disediakan oleh Allah menjadi kenikmatan yang melazatkan kepada orang-orang yang menggunakannya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna at-tayral jannati ka'amthalil bukhti tur'a fi sajaratil jannah. Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, inna hadha la tayrun na'imatun. Faqala akaltuha an'amun minha qalaha thalathan wa inni arju an takuna mimma ya'kuluha. Rawahul Ahmad bi isnadin jayyid. Maksudnya hadis ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya burung syurga itu seperti unta besar. Ianya hidup di celah-celah pokok syurga. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, burung itu sedap kau rasanya? Sedap kau rasa daging burung itu? Sebab Tuhan sebut, walahmin tayrin mimma yastahun. Dan daging burung yang menjadi keinginan
kepada penghuni syurga. Jadi Abu Bakar tanya, sedap ke daging itu? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah memakannya, aku rasa sedap. Nabi ulang 3 kali. An'amuha minha, akaltuha an'amu minha. Nabi kata, aku telah makan, aku pernah rasa, dan dia memang menyedapkan. Dan kata Nabi, Nabi kata, wa inni arju an takuna mimman ya'kuluha. Kata Nabi, aku mengharapkan kamu wahai Abu Bakar antara orang yang dapat merasai daging burung itu. Nabi doakan Abu Bakar menjadi penghuni syurga. An Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yadfuluna wa la yabuluna wa la yataghattuna wa la yamtakhituna. Qalu fama balu at-ta'am? Qala yusa'un raskhun karaskil miski yulhauna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafsa. Rawahul Muslim wa Abu Dawud. Maksudnya hadis ini diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya penduduk syurga itu mereka makan dan minum di dalamnya. Dia makan minum dalam syurga. Mereka tidak berludah, tidak sebagaimana atas dunia kerak ludah. Tidak kencing. Atas dunia kalau minum banyak dia akan kencing. Tidak juga membuang air besar, tidak berak. Tidak berhingu, tak ada dah sakit, penyakit resdung, sesama tak ada. Semuanya sihat. Lalu mereka bertanya, kalau begitu bagaimana pula mereka sentiasa makan? Bila Nabi kata tak kecing, tak berak, tak beringuh, bagaimana wahai Rasulullah, sedangkan mereka selalu makan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka bersedawa, berpeluh, peluhnya seperti kasturi, harumnya. Mereka diilhamkan sentiasa bertasbih dan bertahmid sebagai mereka di dunia sentiasa bernafas. Jadi makan banyak, minum banyak, dia tak perlu kepada tandas, tak perlu, kerana tak ada kecing berak di dalam syurga. Ini keadaan syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang terpilih mendapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.